Jadi kita akan teruskan lesson kita dengan second derivative test. Okey, tadi kita dah buat mengenai first derivative test, betul? So untuk second derivative test, kena fahamkan dahulu kenapa dia dinamakan second. Okey, second bermaksud dia adalah d square y over dx square. Dia differentiate sebanyak 2 kali. Okey, so maksudnya dengan menggunakan second derivative test, kita boleh tentukan adakah dia maksimum ataupun minimum. Okey. Kalau kita dapat second derivative kita dapat negatif, iaitu kurang daripada kosong, dia adalah maximum point. Kalau kita punya second derivative greater than 0, kita akan dapat minimum. Okey, dan dia menjadi satu pertanyaan. Kalau less than 0, yes, maximum. Kalau greater than 0, yes, it's minimum. Tetapi apa jadi kalau kita dapat exactly sama dengan kosong? Yang ni pun kita kena take note. Macam mana kita nak tentukan dia maksimum ataupun minimum kalau dia dapat exactly sama dengan kosong? Jadi yang ini kena patah balik. Bukan kena patah balik. Tak maaf. Kena buat first derivative test. Maksudnya kalau awak buat second derivative, tiba dapat sama dengan kosong, jadi kita kena buat first derivative test. Tak boleh lah nak buat second derivative. Sebab apa? Sebab dia tak boleh ditentukan dia maksimum ataupun minimum. Yang boleh ditentukan hanyalah kalau dia dapat less than ataupun greater than 0. Okey, jom kita terus pergi kepada example 18. Dia kata find the coordinates of the stationary points. Okey, ada perkataan stationary bermaksud dy dx kita sama dengan kosong, dan dia ada points. So kita nak cari x, y, coordinate on the curve. Okay, this is the curve that is given by using the second derivative and determine their nature. Jadi kita kena guna second derivative. Soalan minta kita guna second untuk tentukan adakah dia maksimum ataupun minimum. Itu maksud nature. Kita nak tentukan adakah dia maksimum ataupun minimum. Okay, now as usual, in order for us to find stationary, we need to differentiate dulu dy dx dulu dan samakan dia dengan kosong nanti. Okay, kita akan dapat like this. Okay, sama dengan kosong. Dan kita nampak kat sini kita ada kuadratik ya. Jadi kita akan tekan EQN, tekan kalkulator untuk dapatkan dua nilai X, iaitu 5 dan negatif 1. So kita akan tulis macam ni, X awak 5 dan negatif 1. Okey, dapat dua nilai X, bermaksud kita kena cari dua nilai Y. Pada X awak 5, Y ialah bersamaan dengan, gantikan dia dekat persamaan asal. Okey, kita akan dapat 99. Okey, lagi satu. Sebelum tu kita terus dulu buat conclusion. Maksudnya pada X5, Y kita ialah 99 kan. So kita akan dapat 599 sebagai salah satu titik. Okey, satu titik dah dapat. Seterusnya pada X awak sama dengan negatif 1, Y is equal to, okay, gantikan dia ke dalam persamaan Y. Okay, jadi kita akan dapat 9. Okay, 9. So kita boleh buat conclusion lah. Negative 19 is our stationary point. Okay, settle soalan pertama. Dan dia kata determine their nature. So we need to determine their nature by using second derivative test. Okey, nama pun second derivative bermaksud kena differentiate kali kedua. Okey, tadi kita dah dapat ini adalah first derivative kita. Okey, untuk kita differentiate kali kedua, kita sambung bawah ni. Okey, sambung dia, kita akan differentiate lagi sekali. Jadi kita akan dapat d square y dx square is equal to 6x minus
12. Okey, dan sekarang ni kita akan guna pakai apa yang kita dah belajar tadi. Okey, yang kat atas ni. Kalaulah kita punya second derivative dapat negatif, kita dapat maximum point. Kalaulah kita dapat positif second derivative kita, dia adalah minimum. Okey, tu benda yang kita kena tahu. Jadi berdasarkan kepada dua konsep itu tadi, kita akan gantikan nilai x. Sebab apa? Kita nak nilai, kan? Jadi kita kena tahulah pada titik x kita 5, d square y dx square kita ialah bersamaan dengan, okey, gantikan 5 kat situ. Jadi kita akan dapat bersamaan dengan positif ke negatif? Positif, kan? Jadi kita akan dapat positif kat sini. So greater than 0. Bermaksud apa conclusion dia kalau greater than 0? Patah balik kepada yang kita dapat tadi. Greater than 0 bermaksud minimum. Ini bermaksud pada 5. Sebab apa? Sebab kita pilih 5, kan? Pada 599 titik dia adalah minimum. Okey, satu dah. Lagi satu, kita kena test juga. Okay, make sure test dua-dua. At x equal to negative 1, second derivative. Okay, gantikan. Okay, kita akan dapat nilai negatif, iaitu less than 0. Ini bermaksud pada negatif 19. Okay, titik lah. Kita tulis titik. Is a maximum. Okay, so that's the final answer. Okay, so for this example 19, you have to do it by yourself. Now, kita akan terus pergi kepada example 20. Okay, benda yang sama, soalan dia nak awak cari dulu stationary points. Bermaksud kita boleh let dy dx equal to 0. Dan ingat kalau point bermaksud kena dapatkan koordinat for this curve, and then dia kata determine the nature. Maksudnya dia nak tahu maksimum ataupun minimum, okay, of that point. Dan dia kata for this one kita akan guna dulu second derivative test. Okay, kita akan guna second derivative test. Okay, cari dy dx. 4x cube. Okey, samakan dia dengan kosong sebab ini adalah stationary point. Jadi kita akan dapat nilai x kita ialah bersamaan dengan kosong. Seterusnya, disebabkan kita nak cari titik, kan. Jadi kita dah dapat dah x 0. Jadi at x equal to 0, y is equal to, okay, gantikan dia dekat persamaan asal, kita dapat 2. Bermaksud kita punya koordinat is 0 and 2. So this is our stationary point. But now we need to determine whether is it maximum or minimum. Okay, whether it's minimum or maximum. So now kita akan guna second derivative test. Okay, jadi kita akan guna second derivative test. Okay, second derivative test bermaksud bermula daripada first derivative tadi, kita akan differentiate kali kedua. Okay, differentiate kali kedua. So kita akan dapat 12 x kuasa 2. Okay, dan kita stop there. Now, kita akan test adakah dia positif ataupun negatif pada koordinat ini, pada x equal to 0. Kita akan test lah. Jadi kita gantikan dia dengan kosong. 12 kosong. 12 darab kosong kuasa 2. Jadi kita dapat 0. Okay, so this is the problem here. Kita hanya boleh determine, kita patah balik, kita hanya boleh determine dia maksimum ataupun minimum apabila kita dapat less than 0 ataupun greater than 0. Tetapi kalau kita dapat exactly sama dengan kosong, maksudnya kalau kita punya second derivative dapat sama dengan kosong, kita tak boleh nak decide. Jadi kita terpaksa buat first derivative test. Okay,
So kita buat conclusion cannot be concluded. Maksudnya tak boleh lagi nak buat conclusion. Jadi kita terpaksa guna first derivative test. Okey, jadi kita akan guna first derivative test sebab dia tak valid lah sekarang ni. Okey, macam mana kita nak guna first derivative test? Kita akan buat number line. Okey, jadi kita tulislah ni first derivative test. Okey, buat number line. Pada x kita kosong. Sebab satu sahaja kita punya stationary point tadi. So pada x kosong, buat macam tadi ya. So exactly bawah dia kita buat a line, and then kita akan buat kotak-kotak. Okay, so ini adalah interval, ini adalah nilai x, ini adalah dy over dx, ini adalah shape. Okay, so for the interval kita ada negative infinity 0, and then we have 0 infinity, dua sahaja. So untuk yang the first one, the first column, we need to choose. Let's say here we choose negative 1, and then here 1, greater than 0. Okay, so dy dx, kita nak tahu first derivative kan, nama pun first derivative. Bermaksud kita kena pergi tengok dekat dy dx kita tadi, yang ni, gantikan dia dengan negatif 1 dan gantikan dia dengan 1 dekat sini, dekat x. Okay, jadi bila awak gantikan dia dengan negatif 1, kita akan dapat sign, kita dapat negative gradient. Dan apabila kita gantikan 1 ke dalam dy dx, kita akan dapat positive gradient. Okay, jadi shape dia untuk negatif kita akan turun bukit, untuk positif kita akan naik bukit. Bermaksud dia bertemu pada titik ini. Jadi kalau kita tengok dia berada di bawah. Jadi ini ialah minimum pada titiknya kosong. Okay, jadi kita akan buat conclusion. Ini bermaksud titik tadi iaitu 02, 02 is a minimum point. Okey, ini case apabila kita buat awal-awal kita buat second derivative, tetapi dia tak boleh buat conclusion, tak boleh di-conclude sebab kita dapat ini. Kita dapat second derivative kita dapat sama dengan kosong. Jadi kita terpaksa buat first derivative test. Itu cara dia ya. Okey. Itu sahaja untuk ini.